Assalamualaikum. Hi everyone. Especially all rockers. Yeah. Ini kita sambung balik cerita dulu yang saya cerita mengenai AJL, final AJL. Okey, hari ini saya nak cerita pasal apa yang berlaku daripada apabila kita telah memenangi sebagai juara bulan Disember pada 1990 muzik-muzik. Kemudian apa yang berlaku kepada ekspedisi especially daripada kita start layak apa yang kita buat sampailah malam final. Cuba ringkaskan supaya tak drag. Sebab saya nak cerita pun saya tak ada skrip kan. Saya semua dalam ingatan saya. Okey, selepas kita menjuarai bulan Disember pada 1990, apabila kita telah dinobatkan sebagai juara, kita membuat persiapan lah. Daripada hari itu banyaklah benda yang saya fikirkan dan Band Boy dia tak ada fikir lain, dia kena mantapkan muzik. So pada masa ini pada peringkat awal itu Mael, Izo, Zua dan Lee Space. Kita empat Band Boy ni praktis lagu CINTA. Dan Izo dia adalah nak ubah sikit supaya ada gimmick. Mael pun ada nak ubah sikit dalam bentuk vokal dia. Masing-masing nak tunjukkan kreativiti. Tapi boleh tak Zua dengan Lee Space follow? So dekat sini Zua baru dengan bass. Dia sebelum ni gitaris, dia baru dengan bass. So dia ada masalah juga bila kita praktis. Tiap-tiap hari di studio praktis kita ada lebih kurang dalam 2 bulan macam tu ya. Sebelum final berlangsung. Jadi kita terpaksa bertungkus lumus untuk ni. Izo dia try buat rearrange balik lagu tu, ada a few part lah. A few part drama before intro dengan ending. So jadi kita pun praktis. Waktu praktis ini Zua kita tengok dia terpaksa menjalani latihan lah. Jadi kita telah menghantar Zua untuk belajar bass dengan seorang otai, seorang legend iaitu Bro Norman. Norman ni dia terkenal dengan Zainal Hijau. Waktu album Hijau, Norman ni adalah basis pada Zainal Hijau. Zainal Abidin yang lagu-lagu Bumi yang lupalah saya lirik dia. Jadi selepas tu Zua dengan belajar dengan Norman, kemudian Lee Space dia belajar sendiri, dia cuba ni. Lee Space ni dia macam ni karakter dia. Dia ni kalau lagu fast, lagu apa semua, Sepultura ke, Metallica ke, tak ada masalah. Lee Space dia memang kalau lagu fast, tak. Dia memang sukalah lagu fast. Tapi bila lagu slow, CINTA ni balada, ballad rock dia slow. Tak. Dia mesti lari. So ini yang menjadi kebimbangan kepada Izo sebab dia gitaris. Dia risau pasal apa? Ini persembahan live di TV yang pertama kumpulan ekspedisi live Kalau rakaman tu lain. Kita boleh ubah, boleh tukar, boleh buat balik. Ni live. Maknanya kalau ada kesilapan, berapa juta orang yang sedang depan TV, waktu tu muzik-muzik tak ada challenge, because tak Astro pun tak ada masa tu. So orang semua akan menghadap TV lah. So bermakna ia sangat bahaya sekiranya ekspedisi gagal perform dengan baik, muzik salah ke atau muzik kucak-kacir ke. Jadi ini peranan Izo untuk menentukan bahawa muzik mesti tak boleh ada kesilapan. Begitu juga dengan Mael, dia terpaksa berlatih, berlari dan sebagainya
supaya, sebab lagu CINTA ni nampak mudah tapi sebenarnya susah. Sebab dia ada sebutan-sebutan yang jelas yang dia kena sebut dalam CINTA ni supaya dia masuk ke dalam hati fans tu. Jadi latihan diteruskan dan sebagainya, kemudian Zua balik dan kita pun berlatih lagi di studio, masih lagi apabila sampai part drum ada, dia bukan seluruhan rosak tapi ada part-part yang Izo cuba betulkan, baik key ataupun ubah arrangementnya. Lee tak boleh ikut, dia tak boleh follow, dia akan terbalik kepada, sebab dia dah biasa pergi stage show, funfair dan sebagainya. Lagu CINTA macam tu lah dia main. Jadi bila diubah sikit, dia terlupa. Bila part tu dia terlupa, Izo ke lain, dia ke lain. Jadi benda ni jadi merisaukan kita orang semua. Kemudian kita bincang, Izo cakap pada saya, dia kata, jadi kalau macam ni, nanti kalau kucak kacir dekat dalam TV macam mana Di? Tak boleh lah, aku tak boleh terima kucak kacir. Saya cakap, music kena perfect, Mak kena nyanyi dengan baik, tak boleh terkucil juga. Everybody kena perfect on malam final tu nanti. Jadi disebabkan itu, kita telah bincang dengan Lee supaya dia tak kecil hati. Kita cakap pada Lee bahawa kita akan cuba guna session disc lah untuk music final ni, sebab drama kan dekat belakang, dia tak berapa nampak. Jadi mungkin orang tak perasan, tapi kita tak sangka benda ni akan jadi menjadikan Lee berasa hati, kecil hati. Kita nak biarkan Lee main, kita takut dia akan merosakkan reputasi ekspedisi pada persembahan final tu nanti. Kerana kalau ada kerosakan, kesilapan daripada segi muzik, habislah. So kerana fans masa tu dia semua tengah tunggu kan, ekspedisi kita punya debar. Ya, jadi di dalam studio praktis itu kita telah membuat keputusan bahawa kita akan cari drama lain masa tu. Tapi bila nama Amy naik masa tu, kita tak, ada yang tak bersetuju lah. Ada yang tak bersetuju nanti sebab ada, saya pun tak tahu apa masalah masa tu, tapi ada yang tak bersetuju. Dan saya telah syorkan kalau tak bersetuju, kita cuba Black Wing. Black baru keluar daripada Wing, Georgette masuk dalam Wing masa tu. So final tu Wings pun ada sejati. So Georgette akan main, saya pun pergi jumpa Black. Saya pergi jumpa Black di rumah ataupun apartmen dia di Kerinci. So saya pergi, masa tu saya seorang je pergi jumpa Black. Kemudian saya masuk dalam rumah dia, Black bagi saya minum air apa semua. Saya pun tengok drum elektrik dia, saya pun ketuk lebak. Dia kata, Eddie, kalahlah aku macam ni, habislah aku, banyaklah kau habis. Saya ketuk, main bantai je, dia bergurau dengan saya. Jadi begini, saya pun sampaikan hasrat band members of ekspedisi untuk menggunakan khidmat Black Wings dalam final music. Black kata, aku memang pernah dengar lah lagu CINTA, selalu keluar kat radio apa semua, tapi aku kena dengar balik lah, dengar betul-betul part dia ada ubah ke part mana-mana. Yang itu part mana-mana ubah tu kita kena praktis lah dekat studio. Okey, kau set dia, lu set, nanti orang datang. Jadi Black setuju untuk session ni. Sebenarnya dia bukan masuk terus, sebab masa tu dia keluar daripada Wing, dia masuk Babylon. So kita pinjam Black khusus untuk final music. So harap dapat menjawab semua persoalan mengenai mengapa Black dan mengapa tidak Lee Space. Okey. So habis dekat situ. So kita dah masuk fasa untuk rehearsal. Pada malam rehearsal
kita ada 3 hari. Satu first day rehearsal biasa. Rehearsal kita datang, band boy main, semua band yang terbabit, semua artis yang terbabit pada malam final tu adalah dia nak producer music dia nak tetapkan waktu ni siapa masuk, waktu ni dia nak tetapkan time lah. Sebab apa, live kan, live di TV dia mesti ada time dekat mana iklan dan sebagainya. Malam sebelum final, mana besok final, malam ni malam full dress rehearsal. Kita telah datang. Apa ni, band boy kena pakai pakaian yang dia jangkakan malam esok ataupun pakaian yang lain lah, tapi yang cantik, sebab rakaman ni seperti actual. So kita pun masuk, naik pentas. Bila tiba giliran kita, naik pentas dan mereka main, perform dan sebagainya. Lepas tu kita kena duduk ikut susunan, seperti malam final. Maknanya malam esok tu kita buat dulu malam ni. Kemudian band boy tak boleh balik dulu, apa semua kena duduk dulu macam yang diaturkan. So kita pun ikut semua peraturan tu dan sampai habis dalam jam 12 macam tu. Kita tak boleh balik lagi. Ada briefing lagi dan sebagainya apa semua. Sampailah lebih kurang dalam pukul 1 lebih pagi. Lepas 1 pagi, apabila kita turun, masa tu kat PWTC, Putra World Trade Center. So, kita turun daripada Dewan Merdeka tu, turun ke parking. Semua artis turun ke parking. Kita di-follow, diikut oleh seseorang. Semua artis diikut oleh seseorang. Semua pakai civilian. Terus datang, contoh dekat kami lah. Masuk van, saya polis, dia kata ikut kami ke balai. So ekspedisi pun kenapa ni cik? Saya tanya lah tu. Saya tanya pegawai polis ni, kenapa ni cik? Tak ada apa. Just prosedur je. You naik van, ikut saya ke balai, kita nak urine test. Tiap-tiap you all ni. So kita cakap, tapi cik, kita pagi esok kita kena besok petang kita dah nak kena ada sini, takut tak cukup tidur apa semua nanti cik. Tak ada. You kena ikut kita ataupun saya akan charge you membantah atau mengganggu tugas-tugas polis. So kita orang pun terpaksa lah. Jadi kita orang pun berangkat lah. Balai polis apa depan Pudu Jail lama tu, saya tak ingat balai polis apa. So kita pun diangkut ke sana. Dia bukan angkut dengan van lain, dia naik van kita. Pegawai polis ni naik van kita. Kita pun tak apalah, kita jalan sambil jalan tu kita bual lah dengan dia. Dia kata tak ada apa, prosedur je. Dia kata kita dapat laporan daripada orang. So kita ni, jadi ekspedisi terus ke balai polis. Sesampainya kita kat balai polis tu, rupa-rupanya semua band ada. Wings ada dekat situ, Mega kalau tak silap saya. Malam tu mana-mana band, Eka Matra, apa yang ada, semua ada dekat situ. Rupa-rupanya operasi. Malam tu dia polis telah membuat operasi dadah. Jadi kami semua telah minta kencing dan untuk kita urine test lah. Jadi kita terconggok lah dekat balai polis tu sampailah subuh. Sampai kita solat subuh pun dekat surau dekat balai polis tu. Dan kita pun call TV3 supaya mereka jamin ke macam mana ke dengan polis di balai polis ni kan, sebab kami ada persembahan malam kan. Artis yang dalam ni semua ada persembahan malam nanti. Kalau maklumlah kalau artis tak cukup tidur apa semua, nanti performance tak bagus, suara tak keluar.
Yang fans dekat rumah dia tak tahu. Dia peduli apa. Takkan kita nak cerita naik-naik pentas. Nak cerita dulu, minta maaf suara saya tak ada. Pasal saya tak cukup tidur. Pagi tadi kita kena angkut ke balai. Takkan kita nak cerita macam tu naik-naik pentas kan. Kita kena profesional. Kita kena jaya kan tu. So kita terconggok dekat balai tu. Dia nak tunggu result. Berapa ramai masa tu. Bukan setakat artis je dengan sebab apa dengan puak-puak lain juga yang dia tangkap. Maknanya operasi ni bukan meliputi artis saja. Semualah maksudnya polis buat kerja lah kan. Jadi kita terpaksa hadapi tu sebelum malam final. Kalau apa ni fans nak tahu. Tengok susah tau jadi artis ni. Producer TV, dia nak kita sampai live pukul 8. Pukul 3 kita dah kena ada. 5 jam sebelum. Maknanya 5 jam sebelum tu untuk kita make up, untuk kita buat persiapan barang-barang kita dekat atas pentas dan sebagainya. Apa-apalah benda-benda teknikal. So pukul 3 besok dah apa dengan tak cukup tidurnya, muka macam apa zaman. Saya kalau ingat balik malam tu memang risau lah, berdebar saya kan. Saya duduk dekat depan tu, lebih kurang baris ketiga seat yang apa daripada depan 1 2 3. Yang ketiga tu saya duduk tengah-tengah tu. Saya band lain semua saya enjoy je. Sebab apa saya tak risau lah pasal apa dia orang apa masalah pun kita tak risau lah pasal bukan band kita kan. Yang kita nak jaga ekspedisi masa tu. So bila ekspedisi naik je, saya punya takutnya berpeluh. Berpeluh. Bila dia orang naik, saya nampak dia orang naik apa semua, lampu dipadamkan masa tu. Lepas tu kita pun apa ni announcer ataupun masa tu Charmaine Augustine dengan Azwan Ali dia announce persembahkan ekspedisi. Oh lama dia punya debar. Rasa nak gugur jantung ni puan. Brother. Dia pun naik. Dia orang dah ada pentas atau pentas kan. Lampu pun start apa menerangi mereka. Kemudian muzik pun jalan. Alhamdulillah mujur lah pada malam tu apa ni dia orang perform dengan baik. Okey lah. Maknanya dengan bantuan Black Wings, kita muzik pun okey. Cuma ada sikit cacat dekat tu masa selepas Mak berhenti tu kan itu ada sikit bukan terkucil lah, dia macam terlambat lah daripada tempo kalau kita dengar balik. So video tu ada dekat YouTube yang TV3 upload, so boleh tengok balik persembahan ekspedisi dengan lagu CINTA pada persembahan final music 1990. Dan pada akhirnya selepas persembahan semua habis, kita dimaklumkan ekspedisi telah mendapat tempat keempat. Jadi alhamdulillah, walaupun keempat, yang penting pada saya masa tu adalah mereka perform tak terkucil, muzik okey. Sudah. Sebab apa? Dia orang bukan macam artis lain. Dia bukan ekspedisi, bukan macam artis lain. Nak target show hotel dan sebagainya. Kita main funfair masa tu. Okay, brother. So, music funfair dengan music live dekat TV, dengan dekat club is totally different. Funfair you boleh hentam saja dan fans akan menari ikut ekspedisi. Siapa yang biasa pergi funfair, they know. Sekarang dah tak ada funfair. So sorry lah yang mana tak ada pengalaman, yang yang youngster yang minat ekspedisi, dia orang tak ada pengalaman pergi ke funfair. So funfair is the best place yang ekspedisi perform. Sebab itu setiap funfair kita penuh sehingga ada yang menggelar. Kita tak gelarkan diri kita, tapi sehingga ada yang menggelarkan ekspedisi pada ketika itu sebagai Raja Funfair. So
Saya sudahi perkara ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.